Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada semua uh, jemaah-jemaah kembara muslim, khasnya kepada jemaah kembara muslim Mash 2020 yang mana kita tangguhkan sehingga sekarang. Seperti mana yang kita semua tahu, uh, sejak daripada Mash kita telah ada diuji dengan masalah coronavirus COVID-19, di mana semua pakej-pakej umrah bukan saja kita tapi boleh dikatakan hampir seluruh dunia ditangguhkan. Jadi apabila berlaku ni coronavirus ni, satu benda yang perlu kita ingat ia adalah merupakan satu ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk melihat, orang kata apa, Allah Subhanahu Wa Taala bagi pada kita ujian sebagai peringatan kepada kita untuk melihat sejauh mana, orang kata apa, kita ni hati kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apabila kita diuji dengan virus dan sebagainya, kita terpaksa tangguh umrah kita. Jadi seperti mana yang kita tahu, kemungkinan besar umrah kita ni akan bermula kembali pada bulan Januari 2020. Walaupun terdapat kita dapat berita bahawanya umrah boleh start daripada bulan November, tapi sebagai langkah berhati-hati, langkah yang lebih baik, kita akan ambil dan start umrah kita, khasnya kepada kembara muslim, kita akan start balik pada bulan Januari. Jadi kita nak tengok dulu sejauh mana SOP yang dijalankan di Arab Saudi. Jadi kita nak tengok macam mana kaedah-kaedah SOP yang digunakan sebelum kita start balik umrah kita pada bulan Januari. Jadi biar ni orang lain pergi dulu bulan 11 ke bulan 12, jadi kita lebih selamat, kita mula pada bulan Januari. Jadi satu lagi masa yang panjang yang kita dah ambil ini daripada bulan Mac dan hinggalah ke bulan Disember contohnya, dan kita akan bertolak pada bulan Januari insya-Allah kalau tak ada apa-apa halangan, dan saya rasa insya-Allah kita akan bertolak pada Januari lah kalau ikut tu kita dah susun jadual kita untuk Januari. Jadi dalam bulan Mac sehingga bulan Disember contohnya, masa yang panjang untuk kita ambil adalah masa untuk kita membaiki diri kita sendiri daripada segi kerohanian, persediaan kita untuk ke tanah suci. Sebab kalau ke tanah suci ni, satu benda yang perlu kita ingat bahawa kita sampai ke sana bukanlah di atas, orang kata apa, kemampuan kita, tapi di atas jemputan daripada Allah Subhanahu Taala untuk kita menjadi tetamu dia. Tetamu dia. Jadi bila kita nak jadi tetamu dia, terpulang dah pada dia bila dia nak bila dia nak sampaikan kita ke sana. Mungkin bulan Mac hari tu, tapi Allah Subhanahu Taala tangguhkan benda tu dengan kedatangan coronavirus sebagai satu ujian kepada kita, kerana kadang-kadang manusia ni dia lalai. Apabila manusia ni lalai, Allah Subhanahu Taala akan turunkan satu peringatan kepada manusia supaya manusia tu kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu orang kata sifat Ar-Rahman dan Rahim Allah SWT. Apabila manusia ni lalai, Allah SWT bagikan satu benda sebagai asbab untuk manusia ni kembali kepada dia. Jadi kita kaji diri kita sendiri. Daripada bulan Mac sehingga bulan sekarang contohnya, masih ada PKPD dan sebagainya. Di manakah tahap keimanan kita kepada Allah SWT? Ada yang kita tengok tak boleh duduk kat rumah sebab kena PKP dan sebagainya, tension sebab tak boleh duduk kat rumah. Tapi sebenarnya apabila kita duduk di rumah tu, itulah satu masa yang baik untuk kita baiki hubungan kita dengan Allah SWT. Kita boleh beramal dan sebagainya. Tetapi ada orang kata tak boleh duduk kat rumah sebab dia tension. Sebab dia tension dan sebagainya, duduk kat rumah tak boleh. Tapi bagi orang-orang yang ahli ibadah, contohnya, duduk di rumah tu adalah satu nikmat kepadanya kerana dia dapat beribadah kepada Allah SWT dan membaiki hubungan dia dengan Allah SWT, dekatkan diri dia kepada Allah SWT, banyakkan baca Quran, banyak berzikir dan sebagainya. Jadi sementara kita mengambil masa kita daripada bulan Mac sehinggalah bulan Disember nanti yang kita akan pergi ni, siapkan persediaan diri kita sebaik-baiknya kerana kita ada masa yang banyak untuk kita bersiap sedia daripada segi kerohanian sebelum kita sampai ke tanah suci. Sebab untuk sampai ke tanah suci bukanlah di atas kehendak kita, tetapi adalah atas jemputan Allah SWT. Sebab itulah apabila kita ada masa yang banyak ni, kita patut bersyukur. Bukan kita tension sebab kita rasa bila lagi nak pergi. Kita kena hidup di atas aturan Allah SWT. Kalau orang yang hidup atas aturan Allah SWT, dia tak akan rasa
Dia tak akan rasa tension dan sebagainya. Sebab apa? Setiap benda yang berlaku tu adalah qada-qadar Allah Subhanahu Wa Taala, dan setiap ujian pada Allah Subhanahu Wa Taala itu dia akan naikkan keimanan kita. Kita mesti ingat Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, yang lebih kurang maksudnya, janganlah kamu ingat kamu itu seorang yang beriman sehingga kamu diuji. Jadi bila kita Allah Subhanahu Wa Taala uji kita, kita kena redha. Sebab apa? Setiap ujian yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi pada kita ni, dia tak akan uji kita lebih daripada kemampuan kita. Sebab itulah kita selalu baca la yukallifullahu nafsan illa wusaha. Bahwasanya Allah SWT ni dia uji kita hanya setakat kemampuan kita, tak lebih daripada tu. Dan kita daripada kembaran Muslim akan memberikan orang kata maklumat-maklumat berkaitan dengan umrah ni daripada semasa ke semasa. Dan saya juga dihubungi oleh pihak hotel semalam yang memaklumkan bahawa umrah akan bermula pada November, dan juga kita juga dihubungi oleh muasasah kita dan sebagainya. Jadi saya berharap kepada semua jemaah-jemaah, dan saya juga ucap tahniahlah kepada semua jemaah-jemaah kembaran Muslim yang mana orang kata apa bersemangat, orang kata apa, untuk menunaikan umrah dan sanggup menunggu untuk kita sama-sama pergi sehingga Januari. Bila kita dah dapat jemputan daripada Allah SWT ni, orang kata apa yang perlu kita lakukan adalah kita tetapkan azam kita. Jangan berunduh. Sebab apa? Allah SWT dah jemput kita. Bila dia dah jemput kita, makna kata kita tetapkan azam kita untuk sampai dan menyahut seruannya dengan orang kata apa, bila sampai sana kita akan kata labbaik Allahumma labbaik. Ini kita menyahut seruan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tengok daripada kisah Rasulullah SAW dan para sahabat, 1,400 orang para sahabat sampai ke Hudaybiyah. Hudaybiyah ni kalau bagi siapa yang pernah pergi ke Mekah, dia adalah lebih kurang dalam 5 kilometer. Lebih kurang macam tu, 5 ke 10 kilometer macam tu saja daripada kota Mekah. Apabila Rasulullah SAW bersama para sahabat sampai di Hudaybiyah, apa yang berlaku? Orang kafir Quraisy tidak benarkan Rasulullah SAW masuk ke kota Mekah, sehinggalah terjadinya perjanjian Hudaybiyah. Bila berlakunya perjanjian Hudaybiyah, para sahabat dan Rasulullah SAW ni terpaksa pulang ke Madinah. Dah jalan jauh ni, dia jalan jauh daripada Madinah ke Hudaybiyah. Tiba-tiba dah sampai dekat, tak boleh masuk. Bayangkan dia orang berjalan kaki. Ada yang berjalan kaki daripada Madinah yang jaraknya lebih kurang 400 km daripada Kedah ke Kuala Lumpur, kalau start Kuala Lumpur. Jadi bila dah sampai sana tak boleh masuk. Lepas tu boleh kena pula patah balik ke Madinah. Betapa orang kata apa ni, sahabat-sahabat diuji. Rasulullah dan SAW dan para sahabat ni diuji, iaitu dengan sampai dah kampung nak masuk dah balik. Ada yang sahabat-sahabat yang orang kata teringin balik, nak balik ke Mekah, nak tengok kampung halaman dan sebagainya. Sebenarnya mereka datang tu nak menunaikan umrah, tapi bila sampai di situ mereka terpaksa berpatah balik dan diberikan syarat dalam perjanjian Hudaybiyah untuk masuk semula ke Mekah. Mereka akan datang pada tahun hadapan, makna kata setahun. Jadi kita ni insya-Allah kita hanya menunggu beberapa bulan saja untuk kita masuk sampai ke kota Mekah untuk menunaikan umrah. InsyaAllah ganjaran yang besar Allah SWT akan berikan pada kita. Kita mohon kepada Allah SWT berikan rahmat kepada kita, rahmat Allah SWT kepada kita, dengan kesabaran kita. Jadi saya ucap tahniahlah kepada semua jemaah-jemaah kembaran Muslim yang mana sabar menunggu untuk kita umrah ni dibuka semula dan kita akan sampai ke Tanah Suci. Jadi kita akan bagi maklumat daripada semasa ke semasa, dan yang saya berharaplah pada semua jemaah untuk bersiap sedia daripada segi kerohanian. Kerohanian ni maksudnya daripada segi amalan. Amalan-amalan kita seharian dan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Sebab pada saya nak tengoklah pada saya sendiri, saya rasa satu benda yang saya selalu tekankan kepada jemaah kembaran Muslim. Saya nak jemaah saya apabila balik daripada umrah tu adalah orang baru, orang yang berbeza daripada orang yang sebelum pergi umrah. Makna kata kita nak tengok perubahan pada jemaah kita. Perubahan daripada segi apa? Perubahan daripada segi hubungan dengan Allah SWT, daripada segi amal ibadat dia. Kita tak nak orang kata apa, jemaah kita bila balik, kalau sebelum pergi pun macam tu, lepas balik pun macam tu.
Jadi itu yang kita selalu tekankan kepada jemaah kita, supaya apabila kita pergi umrah, dia adalah satu titik, iaitu titik perubahan, iaitu turning point daripada keadaan sebelumnya, dan bila dia balik dia menjadi manusia yang lebih baik, dia menjadi orang yang lebih baik. Itulah yang kita nak, yang kita tekankan kepada jemaah-jemaah kita. Yang tu kita nak supaya jemaah-jemaah kita ni apabila dia balik, dia menjadi seorang yang betul-betul dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya tak nak orang kata apa, buat masa sekarang untuk komen banyak mengenai berita-berita yang keluar mengenai umrah sekarang. Ada yang kata nak kena kuarantin dan sebagainya. Jadi saya rasa kita masih ada masa yang panjang. Sebab itulah saya pilih bulan Januari, sebab saya nak tengok dulu perjalanan umrah sekarang. Mungkin bulan 11 ni kita ada sebagai kuarantin dan sebagainya. Mungkin bulan 12, bulan 1 dah tak ada benda tu. Jadi saya tak nak komen apa-apa buat masa sekarang. Kita tengok dulu perjalanan umrah kita ini yang akan dibuka ni daripada semasa ke semasa, sehinggalah tarikh hampir kita nak pergi, barulah kita tengok keadaan yang sebenarnya. Jadi Saudi Airlines pun dah menghubungi kita dan sebagainya. Jadi saya harap jemaah-jemaah semua bersedialah dan berdoalah, insya-Allah kita akan bertolak pada bulan Januari. Jadi tetapkan azam kita untuk kita sampai ke sana dan menyahut seruan untuk seruan Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita sampai ke tanah suci. Jadi insya-Allah saya akan update video ni daripada segi masa ke semasa, dan saya harap semua jemaah bersiap sedialah untuk kita menjadi tetamu Allah pada bulan Januari nanti. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.